guys, welcome to Hasil-Hasil. Untuk episod Hasil-Hasil kali itu, Era berada di Tupong Kuching. Kali itu kita akan fokuskan tentang jantina bukan sebagai alasan untuk memilih pekerjaan. So kita mau tahu, stay tune. Now we all out, yeah. Running round, number one, we all out, yeah. Running round, batu kawan, we all out, yeah. Running round, somebody, and we all out, yeah. Now we all out, yeah. Running round, lutung baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita, Tek? Alhamdulillah sihat je. Okey, boleh kenalkan diri kita dulu? Okey. Nama kami Noifi Nabila and kami berumur 20 tahun, berasal dari Kuching Sarawak. And kami bekerja di bawah Umbi Enterprise dan kami dikenali dengan nama Iron Lady dekat situ. Boleh kita cerita sikit macam ni kita mula bergiat dalam bidang welding tu atau lebih kita kenal sebagai timpalan? Pertama kali lah, saya uncle kami nya dapat tempahan pagar dan kami cuba tolongnya sikit-sikit, tolongnya welding, grind apa semua. Dari situ kami belajar sikit-sikit dan kami mula berminat. Boleh kita cerita sikitkah sejarah permulaan kita join dalam bidang perniagaan tu? Join dalam tu. Mula-mula kami orang dulu memang dapat tempahan pagar aja. Lepas ya mula kabin, lepas ya ada orang order-order nyanangga. Kayaknya tanya lah memang mula food truck, kayak ada si mula food cart. Dari situ memang mula lagi dan dapat tempahannya. Kita cerita dalam agak-agak dalam tahun berapa tahun dah? Kami mula dari setahun lebih yang lepas dah lah. Okay, dalam perniagaan tu berapa orang yang menguruskan? Contohnya macam ada si maksud kami bahagian-bahagian department tu, bahagian welding macam ni kan, ada chart kan berapa orang, and antara orang yang terpenting dalam perniagaan tu siapa? Dalam perniagaan tu nya dalam satu syarikat tu ada 3 igit bahagian. Memang tu welding apa semua. Lepas ya ada makanan and ada transport. Memang bahagian welding memang pola tu ada dalam 5 orang lah untuk mula sikit tu Ada bahagian yang welding, grind, potong-potong besi. Lepas ya ada yang tukang tampal apa semua. Yang penting dalam syarikat tu, dalam projek tu adalah wah kami uncle kami. Selamat kita join dalam bidang welding tu, apa antara projek yang paling membanggakan kita? Dalam banyak-banyak tu lah. Yang paling membanggakan kami food cart tu. Sebab masa mula food cart tu nang kami pula habis-habis lah. Sebab memang mula ada agreement bah. Memang mesti habiskan dalam masa yang ditetapkan. Jadi kami nang struggle benar sampai pagi memang lah dengan abang kami. Boleh cerita lebih detail yang sampai pagi, sampai pukul berapa? Sampai pukul 5 pagi kami OT. Sebab takut kan kita ada agreement. Takut benda yang sampai dengan orang yang mau kan jadi hal indah. Nama kami Nisha Syariza, berumur 20, berasal dari Kuching Sarawak. First kami berminat dari bapa kami sebabnya pola pagar di rumah orang. Kami tangganya macam pola sambilnya dapat keuntungan juga. Jadi kami macam minat untuk mencoba welding ni, terdapat keuntungan dari mula pagar rumah orang. Bapa kami lah memangnya akan suruh anak-anaknya untuk berminat
Especially kami seorang perempuan, anaknya. Memang kami berminat lah untuk bola besi tu. Dia pun sokong juga. Dia sejak kami dapat tolongnya. Untuk orang yang baru memula bisnes, nak mencoba wedding macam tu, boleh. Nya sikira lah umpan laki. Umur pun nya sikira juga, asal ada keminatan yang dekat sia untuk wedding. Sebab dari sia je untung sidaknya pun juga, bukan dari siapa-siapa. Dari sia lah kami nak pada, jangan pernah putus asa lah dalam minat apa yang minat kita sidaknya. Macam kami minat wedding, memang akan tolong family kami. Ya je. Kami pernah post. So kami pernah post make wedding. Orang pun nak bertanya dekat kami pun media nak orang pada untuk boleh ke perempuan wedding tok bola besi. So kami pada boleh, asalkan ada keminatan untuk dekat sia. So dari sia lah banyak orang lelaki si caya yang perempuan boleh pola pegang yang besi-besi ya. Kami nasihatkan jangan rasa takut, beranikan diri. Sebab kita perempuan tak boleh kalah dengan lelaki. Dan kami pun prinsip memang pegang macam ni. Apa yang minat, kita teruskan. Sikit sahlah. Asalkan ada keberanian je. Luka sikit ya, memang biasalah kerja nak. Memang ada luka-luka. Yang memang satu keminatan untuk kita sendiri. Umbi Enterprise tu nya ditubuhkan pada tahun 2002. Pada mulanya nya berasal dari kraft tangan. First project sidaknya pola masaya uncle kami nya pola nak ya apa tu? Pola mimbar pun kursi untuk masjid di Sarawak tu, masjid Sarawak. Masjid Jamiah. Lepas ya nya ada mula kelas untuk orang yang mau belajar pasal kraft tangan apa semua dari rumah aja. Jadi masa saya ada sidak belajar lah. Mula-mula tu ya. Bi Enterprise tu nya ada 3 bahagian debahnya. Nya ada kraft tangan, makanan dengan transport. Jadinya ada macam-macam bahagiannya, ada Rami lah orang yang tolongnya. Yang pertama kali yang owner Umbi tu adalah uncle kami. Orang kami nya akan manage semua. Jadi orang dalam bahagian kimpalan. Bahagian kimpalan tu ada dalam 5-6 orang. Dalam transport ada 2 ke 4 orang macam ya. And makanan tu ada 5-6 orang juga. Boleh kita cerita sikit antara projek yang membanggakan kita lah. Bukan setakat kita, uncle kita pun perniagaan tu juga. Orang tu masa tu kami orang pola food cart. Food cart tu kami orang masa selama bulan 6 tu lah. Kami orang target mengeluarkan 3 biji lah. 3 biji food cart dalam masa sebulan. Nya 3 biji. 3 buah food cart tu dalam masa 1 bulan. Nya ada 31 hari. And ya ada semua orang pun. And kami orang mula mesti ngikut dalam agreement. Macam orang yang orang mesti molahnya and siapkan dalam masa yang dah ditetapkan lah. Lepas ya dalam molah sikit food cart tu, kami orang ada beberapa orang yang molah bahagian masing-masing. Ada yang motong besi mula-mula, motong nyukat. Lepas ya kami orang engkahnya dekat acuan. Kami orang ada molah acuan sikit untuk memang saiznya lah. Nya boleh buka tutup acuannya. Which is orang engkah besi di atas ya, welding macam ni aja. Okay, seperti kita tahu nak, mungkin itu musim COVID, musim pandemik, apa antara cabaran yang dihadapi dalam Umbi Enterprise tu?
cabaran memang dalam mula tok lah. Masa tok dalam masa pandemik tok kami orang akan susah untuk dapat stok besi, kami orang susah. Semua benda lah kami orang susah. Sebab semua tempat berbuka bah. Kadang-kadang kilangnya pun ada masalah juga. Yang kadang naknya perlu tutup. Jadi memang putus lah besi. Jarang mau ambil macam dulu memang selalu ambil bah. Selalu ambil sebab malah habis nak. Kini tok memang susah. Yalah antara cabaran memang. Okay, apa future planning untuk Umbi Enterprise? Future planning memang Umbi Enterprise tu adalah memang akan menciptakan benda baru. Contohnya dekat Sarawak tu kita belum nanggal lagi motorhome nak. Kami orang akan coba malah motorhome supaya dapat orang senang bergerak dari mana-mana tempat lah, dari mana-mana bahagian. Kan sekarang tu Pen Borneo tengah dipolah, kelab munya dah buka, dapat orang berjalan sampai ke KK kah. Macamnya. Lepas ya yang kedua feature memang nak pola mobile toilet mobile. Masa tu memang si dapat dulu lah sebab kita lagi tengah pandemik nak. Jadinya masa akan datang si tahu kita kegunaan untuk sidak di BKU kah, MBKS kah untuk mana-mana event, pola dekat situ aja lah. Ni tahu sidak mau beli kah, nak nyewa kah, boleh. Harapan Umbi Enterprise tu adalah sangat tinggi. Kami orang berharap sokongan daripada agensi kerajaan dan NGO seperti SEDC, MARA, Microcredit dan lain-lain. Supaya dapat membantu kami orang merealisasikan projek IKS tu. Okay. Apa antara nasihat kita ataupun kata-kata semangat lah untuk orang yang baru memulakan bisnes? Nasihat kami, jangan putus asa terlebih awal. Okay. Kita banyak lagi peluang pekerjaan. Mana-mana anak muda boleh belajar dan mencuburi bidang tu. Dapat kita sama-sama membantu orang yang memerlukan, orang yang kurang kemampuan, kita dapat sama-sama nolong. Sama-sama kita ada pendapatan yang dapat meraih pada diri kita sendiri lah. On the track, keep it polo, hustle, beat your line and racks. We keep going, dad up on my Instagram. Cassie boys on the go, keep it low, flex on one. Budak kampung hustle, macam pemilik rumah.